Salam sejahtera, hari ini saya akan mengulas sedikit tentang pengenalan isu. Wabah COVID-19 ini telah melanda dunia pada akhir tahun 2019. Ia juga telah mengubah lanskap kehidupan manusia secara menyeluruh, serta menimbulkan pelbagai isu seperti kesehatan, ekonomi, sosial, dan politik. Terdapat pelbagai langkah telah diambil, antaranya pembangunan dan pelaksanaan vaksinasi secara besar-besaran bagi menurunkan kadar jangkitan COVID-19. Vaksin COVID-19 ini juga direka untuk merangsang sistem imun bagi menghasilkan antibodi yang mampu melawan COVID-19 ini, sekaligus mengurangkan risiko jangkitan. Di peringkat dunia, pelaksanaan vaksinasi ini adalah untuk menurunkan kadar jangkitan COVID-19 dan membantu membina imuniti kelompok. Manakala di peringkat Malaysia pula, program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK ini dilaksanakan oleh kerajaan bagi membendung penularan COVID-19. Namun begitu, terdapat pelbagai cabaran yang dihadapi, antaranya masyarakat enggan menerima vaksin atas sebab tertentu seperti status halal, kandungan vaksin tersebut, dan pengaruh kuat sosial media. Antara konflik utama yang terdapat dalam isu ini adalah penolakan vaksin oleh segelintir masyarakat yang bimbang akan kesan sampingan tersebut. Dalam isu ini juga ia melibatkan pertemuan antara hak individu dan tanggung jawab sosial. Dari sudut falsafah, ia telah menimbulkan persoalan etika, yaitu adakah dengan menolak vaksin ia dapat memberi kebebasan diri. Tambahan pula, teori seperti utilitarianism dan deontologi membantu nilai tindakan ini secara moral dan rasional. Pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan dalam kurungan PICK, ia juga berhadapan dengan pelbagai cabaran, antaranya keengganan mengambil vaksin, akses kepada vaksin, dan penyebaran maklumat palsu di media sosial. Walaupun kerajaan telah memberi vaksin secara percuma kepada masyarakat, tahap penerimaan juga tetap bergantung dengan latar belakang dan kepercayaan seseorang individu. Dengan mengkaji isu vaksin COVID-19 ini dari sudut falsafah dan isu semasa, penting untuk membentuk pemikiran yang kritis dan etika dalam masyarakat. Ia juga membantu kita dalam menilai konflik antara hak individu dan tanggung jawab sosial secara rasional. Seterusnya, dalam sorotan teori konspirasi ini, vaksin merupakan imuniti yang mengandungi antigen yang diperoleh dari sebagian atau keseluruhan struktur virus atau bakteria yang dimatikan atau dilupakan. Ia berfungsi untuk merangsang sistem daya lawan jangkitan, yaitu sistem imuniti tubuh membentuk imuniti terhadap jangkitan penyakit khusus. Konspirasi ini berkembang di mana kita ketahui vaksinasi amat penting pada semua untuk mengurangi kebarangkalian penularan penyakit COVID-19. Namun pelbagai dakwaan muncul di alam maya dan nyata seperti vaksin digunakan menanam mikrochip dalam badan manusia untuk tujuan pengawasan serta mempunyai kesan sampingan yang sangat teruk dan berbahaya. Ramai orang mengatakan perkara ini disorot dari pengetahuan umum oleh syarikat farmaseutical dan pemerintah. Namun faktanya, saiz jarum yang sangat kecil tidak boleh memasukkan mikrochip dan kesan sampingan tersebut merupakan kesan adverse dari 80% penerima tersebut, manakala peratus kecil mengalami kesan seperti demam, sakit kepala, loya, muntah, dan letih-letih badan. Reaksi ini berlaku bukan terhadap kesan sampingan, tetapi tindak balas seperti alergi dan sebagian individu. Dalam kesan penularan teori konspirasi ini, ia mendapat penerimaan dan pengaruh yang meluas. Ia menyumbang kepada pelbagai kesan negatif yang menjelaskan kesejahteraan dan keharmonian masyarakat seperti polarisasi dan wujudnya pemisahan dalam masyarakat. Kerana pelbagai teori yang berbeza, masyarakat percaya dengan itu terjadinya pemusuhan yang menghalang kerjasama dalam isu penting. Hal ini berlaku dikarenakan dari sudut psikologi di mana ketakutan pada suatu situasi yang mendesak menjadikan mereka percaya pada suatu teori. Ia mencetuskan keraguan terhadap pakar kesehatan dan menjelaskan kepercayaan terhadap institusi sains dan kerajaan. Ini membuatkan mereka menolak mendapatkan vaksin walaupun risiko jangkitan adalah tinggi. Akhir sekali, dalam tanggapan saintifik dan rasional, pakar kesehatan dan kerajaan menolak semua teori konspirasi tersebut sebagai tidak berasas. Data dan kajian klinikal
telah menunjukkan bahwa vaksin COVID-19 adalah selamat dan berkesan mengurangi risiko jangkitan teruk dan kematian, serta kerajaan memastikan penjelasan saintifik dan pendidikan awam yang berterusan bagi menangani salah faham. Assalamualaikum, nama saya Anisyaira binti Jasmine, nomor metrik saya MS2501325554. Pada bagian ini saya akan menerangkan tentang analisis logik. Apa itu logik? Dalam perspektif falsafah, logik ialah cabang ilmu yang mengkaji prinsip-prinsip justifikasi yang betul atau cara berfikir yang teratur dan rasional yang membawa kepada kesimpulan yang sah. Di Malaysia, teori konspirasi tentang vaksin COVID-19 kerap menggunakan pendapat yang kelihatan meyakinkan. Walau bagaimanapun, apabila ia dikaji, ia menunjukkan banyak mengandungi kesilapan logik. Antara pendapat yang dikemukakan ialah, pertama sekali, vaksin mengandungi microchip yang ditanam dalam tubuh manusia untuk memantau pergerakan mereka, tetapi setelah dinilai secara rasional, hujah tersebut tidak didukung oleh bukti berasaskan kajian ataupun data sebenar. Kedua ialah menunjukkan kesesatan logik dipanggil false dichotomy. Apabila hanya dua pilihan dikemukakan secara paksa, yaitu menerima vaksin dan kehilangan kebebasan atau menolaknya untuk kekal bebas. Hujah ini tidak mengiktiraf kemungkinan kompromi antara keselamatan vaksin dan penghormatan hak asasi. Dan yang ketiga, menggambarkan kesesatan slippery slope dengan menghubungkan vaksin secara langsung kepada kawalan populasi. Tiada bukti yang jelas atau kaitan sebab akibat yang sah di belakang dakwaan ini. Teori ini penuh dengan kekeliruan dan maklumat yang bertentangan. Sebaliknya, hujah saintifik yang dikemukakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, dan badan antarabangsa seperti Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) disokong oleh ujian klinikal yang ketat, proses semakan rakan sebaya, serta bukti data empirikal yang sahih. Kesimpulannya, dari sudut logik, teori konspirasi vaksin COVID-19 tidak mempunyai asas yang kukuh kerana ia berlandaskan emosi, ketakutan, dan spekulasi tanpa sokongan bukti yang jelas. Oleh itu, dalam era maklumat yang pesat berkembang ini, masyarakat harus dididik untuk berfikir dengan kritis dan menilai hujah dengan teliti agar dapat mengenal pasti dakwaan palsu dan tidak mudah terpengaruh dengan teori yang menyesatkan serta berpotensi membahayakan keselamatan awam. Sekian dari saya. Metafisik merupakan cabang falsafah yang mengkaji hakikat kewujudan, realiti, dan kebenaran di sebalik apa yang boleh dilihat dan dirasahi. Antara isu vaksin COVID-19 dari sudut pandang metafisik ialah isu kebaikan dan kejahatan, di mana vaksin menyelamatkan nyawa tetapi didakwa mempunyai kesan sampingan oleh sesetengah masyarakat. Isu yang kedua ialah isu kebebasan dan takdir, yaitu manusia bebas memilih menerima atau tunduk kepada takdir jika dijangkiti virus corona. Isu yang terakhir ialah isu kewujudan dan realiti. Terdapat teori konspirasi yang meragui kewujudan sebenarnya virus dan menganggap vaksin sebagai alat kawalan manusia. Antara infak isu COVID-19 kepada etika dan rohani ialah tindakan menerima vaksin mencerminkan prinsip altruism seperti memelihara diri sendiri serta komunitas sekeliling. Ia juga sejajar dengan nilai spiritual untuk menjaga amanat tubuh badan dan mengelakkan kemudaratan kepada orang lain. Isu COVID-19 tidak hanya berkaitan dengan aspek saintifik dan perubatan semata-mata, tetapi memerlukan juga pendekatan falsafah dan metafisik untuk memahami hakikat, niat serta tanggung jawab manusia dalam menangani wabah COVID-19. Dari sudut metafisik, vaksin merupakan simbol usaha manusia menggunakan akal untuk bertindak selari dengan kehendak moral, fitrah, dan tanggung jawab sosial. Hari ini saya akan membentangkan tentang epistemologi. Epistemologi ialah cabang falsafah yang mengkaji bagaimana manusia memperoleh pengetahuan, dari mana sumbernya, dan bagaimana kita boleh menilai sesuatu itu benar ataupun tidak. Menurut Plato, pengetahuan yang sah mestilah memenuhi 3 syarat, yaitu ia mesti dipercayai, benar secara objektif, dan disokong oleh alasan atau bukti yang kuat. Seterusnya saya akan membincangkan tentang pengetahuan saintifik versus teori konspirasi. Pengetahuan saintifik diperoleh melalui kajian empirikal, eksperimen yang terkawal, dan semakan oleh pakar lain.
Institusi seperti WHO menggunakan kaedah ini untuk memastikan maklumat yang disebarkan adalah sah dan tepat. Sebaliknya, teori konspirasi ini biasanya hanya berasaskan andaian, testimoni individu atau video viral yang tidak diuji kebenarannya. Ia lebih bergantung kepada emosi dan juga kepercayaan peribadi daripada bukti saintifik. Seterusnya, dari segi pemikiran rasional, falsafah Rene Descartes menekankan pentingnya keraguan metodologi, di mana kita harus meragui segala maklumat sehingga ia dibuktikan secara rasional. Bila diaplikasikan kepada teori konspirasi COVID-19 ini, kebanyakan tuduhan itu tidak dapat dipertahankan karena tidak mempunyai logik yang jelas atau bukti empirikal yang kukuh. Baiklah, untuk menerusi pembentangan, saya akan teruskan dengan bahagian saya, yaitu 6.0, rumusan dan refleksi falsafah. Jadi ini sekarang saya akan membincangkan bagaimana pendekatan falsafah dia bantu kita memahami dan menilai teori konspirasi mengenai vaksin COVID-19. Isu ini bukan sekadar soal perubatan, tetapi juga menyentuh logik, epistemologi, dan metafisik dalam falsafah. Oke, yang pertama dari sudut logik, kita dapati banyak hujah dalam teori konspirasi ini, dia tidak sah atau dia mengelirukan. Contohnya hujah slippery slope yang mengatakan vaksin akan membawa kepada penguasaan global. Begitu juga dengan false dichotomy, yaitu hanya ada dua pilihan diberi, terima vaksin atau dikawal. Hujah seperti ini mengaburkan rationality. Oke, seterusnya dari sudut epistemologi pula, teori konspirasi berasaskan kepercayaan yang tidak disokong oleh bukti. Dalam falsafah, pengetahuan yang sah memerlukan justifikasi melalui bukti empirik dan rasional, seperti yang ditekankan oleh Plato dan Descartes. Inilah yang membezakan kepercayaan dengan pengetahuan sebenar. Seterusnya, dari sudut metafisik, metafisik ini pula membongkar persoalan yang lebih mendalam. Apakah makna reality? Adakah vaksin simbol kebaikan atau kawalan? Di sini kita berdepan dengan isu persepsi, kebebasan, dan tanggung jawab moral manusia terhadap community. Untuk sebagai kesimpulan dia, pendekatan falsafah bukan sahaja membantu kita menilai maklumat secara kritikal, malah membimbing kita membuat keputusan berdasarkan etika, logik, dan nilai kemanusiaan. Dalam dunia yang penuh maklumat palsu, falsafah tetap menjadi kompas intelektual kita.